Assalamualaikum. Actually aku tak tahu nak start macam mana, tapi tak apalah, kita cuba. Just sebab aku tengok TikTok, salah satu girl ni, aku lupa nama dia apa, nanti aku tag bawah. Dia cerita pasal pengalaman hidup dia yang dia boleh nampak makhluk halus. Dan aku ada pengalaman yang sama. Aku rasa macam nak panggil dia ability yang sama, tapi dia level up sikit pada aku. Sebab dia nampak macam real lah, macam maksudnya manusia, figure macam manusia. Tapi aku tak, aku nampak daripada yang dipanggil mata batin lah. Aku tak ada belajar apa-apa, aku tak ada mendalami apa-apa ilmu, tak ada. It's just aku dapat macam tu je lah. Memang dari kecil, kira aku tahu family aku ada pakcik dengan makcik aku, dia boleh berubat. So dari kecil aku tak suka percaya benda-benda macam ni, tau lah. Aku rasa benda macam ni macam berlakon dan semua ni. But as time goes by, ada mak aku lah, arwah mak aku pernah cakap macam ni. Satu hari hampa kena pilih. Hampa tak ada pilihan nak buat, tapi hampa kena pilih siapa yang hampa nak, macam tu. Dan aku macam ya je. Tak pernah terfikir macam tu. But masa aku umur 26 ke 27 macam tu, benda ni start terjadi kat aku. Aku asal kat Penang, tapi aku duduk kat KL. Aku duduk kat KL daripada aku umur 23. Dan ni aku umur 30 plus lah. Hidup aku macam biasa, macam orang biasa. Tak ada apa beza, tak ada, semua sama macam orang biasa. Kerja pagi macam biasa. Just aku tak ingat macam mana kejadian ini berlaku pada mula-mulanya, tapi as I can remember, satu masa tu kan, hidup aku ni macam lost tau. Macam aku tak tahu aku duduk kat mana, aku tak tahu aku hidup. Aku bangun tidur macam biasa, atau aku macam biasa, tapi di pertengahan hari tu aku hilang. Macam aku tak ada. Aku tak ada kat dalam diri aku. Benda tu macam disappear macam tu je. Aku macam tak ada. Tapi diri aku tu masih berjalan tau. Salah satu cerita yang macam weird yang berlaku adalah macam aku bangun pagi, lepas tu aku naik train. Dulu aku duduk rumah baru, aku naik train. Lepas tu kan, office aku dekat area Ceras. Aku boleh naik train. Wan Utama tu salah aku. Wan Utama. So kalau aku kena turun Kelana Jaya, lepas tu aku kena naik bas pergi Wan Utama. Dan aku naik train daripada rumah aku. Aku masuk je train, lepas tu aku tak ingat apa-apa. Langsung aku tak ingat apa-apa. Dan bila aku ingat balik, aku dah sampai dekat Kelana Jaya. Pelik kan? Memang dalam masa tu, memang aku tak ada. Aku tak tahu aku pergi mana, aku pun tak tahu. Dan hari-hari berlaku benda yang sama. Aku bangun pagi macam biasa, apa siap. Lepas tu bila aku naik train, aku hilang. Aku ada, cuma roh ke macam tu lah. Dia tak ada, hilang. Dia gone macam tu je lah. Seram kan, lampu ni aku kuat sikit. Okay. Lepas tu aku macam gone tau, hilang macam tu je. Dan hari ke hari macam tu. Lepas tu aku jadi macam stres tau. Sebab aku rasa macam hidup macam tak awang-awang macam tu. Kata arwah mak aku ada lagi. Lepas tu satu hari tu aku dah tak boleh tahan sangat dah. Lepas tu aku cakap dengan mak aku call dia, aku kata, Mi, tak tahulah pasal apa, jadi macam pelik lah ni. Macam aku hidup tapi macam tak hidup.
Macam tu. Hidup tapi macam tak merasai kehidupan dia tau. um, Sometimes aku jadi hot temper, sometimes aku jadi macam sangat soft. um, Lepas tu mak aku kata kat aku macam ni, uh, Emma dia panggil aku kan, apa, Mami rasa hang kena dah ni, dah kena start pilih dah siapa yang hang mau. Dan aku macam macam pilih apa pula orang tu ni. Dia cakap, atau aku tak lah, pilih apa pula? Dia cakap apa, tak lah, macam, okay, cerita dia macam belah mak aku ada tok nenek dia, belah bapak aku ada tok nenek dia. Aku tak percaya benda macam ni. It's okay, aku just cerita je, cerita apa yang aku, kehidupan aku lah. Tu, belah mak aku lah. Lepas tu sebab belah mak aku ada tok nenek dia, belah bapak aku ada tok nenek dia. So daripada dua orang ni macam tengah bergaduh lah, siapa nak jaga aku, something like that. Macam weird kan. Aku pun lepas tu aku macam, kenapa nak kena pilih-pilih? Tak payahlah. Aku tak mau benda macam ni. Aku just nak hidup macam orang biasa. Aku nak hidup dalam normal life macam orang biasa, macam tak ada apa-apa yang berlaku, macam hampa semua. But tapi tak tahulah, maybe ni takdir atau something. Yeah. Kadang-kadang aku jadi macam sangat apa tu, garang. Jadi garang, jadi bengih lah, jadi cengih. Sampai kalau aku naik train kan, dalam train ada 4 seater kan. So kalau aku duduk satu seater, 3 seater aku ni kosong, tak ada siapa duduk. Walaupun ramai orang yang boleh duduk, tapi mereka tak duduk. Mereka biar je empty. That seat tu empty macam tu je. Aku tak perasan pun tu benda tu lah. Tapi macam selalu macam tu. Kalau aku nampak ada seat kosong kan, aku duduk kan. Walaupun ramai gila orang, tapi tak ada siapa pun duduk sebelah aku. Pelik kan? Aku lagi pelik weh. Tapi tak apa. Lepas tu kadang-kadang aku duduk. Pernah sekali kat member aku, best friend aku, dia kata macam ni, kalau aku duduk lepak dengan dia kan, lepas tu aku buat pendek macam ni lah, buat pendek macam ni. Tapi kan aku duduk buat macam ni, rambut aku macam duduk buat macam aku ada rambut panjang. Aku macam aku tak perasan benda tu happen, tapi dia selalu tanya macam ni. Dia kata, Man, kenapa kau asyik main rambut? Kau ada rambut pun sial. Tak lah, aku tak buat apa-apa. Aku mana ada, macam biasa kan. Then lepas tu mak aku kata, lepas tu kata tak apalah, tanya ayah macam tu. Sebab parents aku divorce, so aku duduk kat KL sendiri, tapi bapa aku duduk kat somewhere around KL jugalah. Mak aku duduk kat Penang. Sebab yang paling dekat dengan aku bapa aku kan. So aku nak balik Penang jauh, so aku duduk sini sebab masa tu aku dah stress gila. Aku rasa lost, aku rasa stress, aku rasa macam hidup macam tak hidup. Aku rasa I don't know. Aku tak tahu nak cakap macam mana, tapi aku memang lost total, macam aku tak ada kat dalam dunia ni tau. Macam tu. Lepas tu kan, satu hari tu aku dekat KL Central, aku nak naik train kat KL Central. Aku nak pijak kaki masuk ke dalam train. Lepas tu kan aku nampak ada bayang lah, harimau warna putih. Dia lalu dulu depan aku, dia masuk dalam train dulu. Aku tengok macam ni aku dah tahu ni dah start benda yang memang weird gila. Benda yang tak akan berlaku dalam sejuta tahun pun, harimau naik train sekali dengan hang. Dan aku lepas tu kan aku macam tak apa, aku duduk dalam train. Lepas tu aku macam duduk terfikir lagi tau. Macam harimau tu masuk dalam train, lepas tu dia pun hilang macam tu lah. Lepas tu aku dah tak boleh tahan dah. Satu hari tu aku call bapak aku. Aku kata bapak aku, ya, kata ayah, macam pelik lah sampai sini. Bapak aku kata tak apalah, mai kat dia, nanti ni aku pun naik train pergi kat dia. Lepas aku macam aku kata ya,
tak boleh lah, rasa macam ada benda yang pelik lah berlaku dalam hidup aku ni. Lepas tu bapak aku kata, tak apalah mai kat dia. Dan aku pun, okey lah, aku pun ambil cuti. Lepas tu aku naik train. Aku naik KTM, bapak aku duduk kat Bangi. Bapak aku duduk kat Bangi tau. KL pula, bapak aku duduk kat Bangi. So aku naik train KTM. So masa time tu aku tak pernah pergi rumah dia. So dia selalu main kat aku tak pernah pergi rumah dia. uh, Sampai aku kat KTM Serdang, aku nampak bapak aku main naik motor macam tu. Aku nampak dia kan, aku terus nangis. Nangis. Nangis tanpa ada sebab, nangis tanpa rasa sedih, nangis tanpa ada rasa apa-apa. Tapi aku nangis. Nangis meramut-rambut kat mata. Lepas tu bapak aku tanya, "Kenapa nangis?" Aku tak ada. Tak tahu. Aku tanya tu. Pasal aku pun duduk naik motor, aku pakai helmet, aku nangis daripada KTM Sedang sampai rumah dia Bangi. Menangis tak berhenti. Menangis. Lepas tu dalam sepanjang perjalanan tu aku tak bercakap, aku tak apa. Aku just nangis je sampai rumah dia. Lepas tu aku duduk. Lepas tu bapak aku tanya, "Pasal apa?" Tu aku kata dia, "Aku tak tahu." Lepas tu aku ceritalah keseluruhan benda yang aku ceritakan apa tadi. Lepas tu bapak aku memang ikut agama. Dan dia kata kat aku macam ni, dia kata apa, janganlah percaya sangat benda macam ni lah. So jangan nak terikut sangat, dia kata. Sebab dia tahu dia apa yang dia ada, dia dah pernah buang dulu lah. Dia buang, dia tak mau benda-benda macam ni, dia tak mau, so dia buang. Dia kata, lepas tu aku macam, oh okey, tak apalah. Dia kata sembahyang, lepas tu buat benda-benda baik lah, macam biasa beribadat apa semua, dan kita akan um, terhindar daripada benda ni. So aku macam, okey, aku pun aku dengar dia kata apa, lepas tu dia ada baca something, lepas tu dia macam ni lah aku kan. Lepas tu suruh aku buat something, aku dah lupa suruh dia buat apa, tapi dia macam ada baca something, lepas tu dia ribah kat belakang aku macam tu lah. Lepas tu aku rasa tenang, bila aku jumpa dia aku rasa tenang. So aku duduk rumah dia satu malam, dan next day aku balik rumah aku. So lepas aku balik rumah aku tu, tak ada apa, benda aku macam hidup macam biasa, tapi tak ada lah lost punya feel tu, tak ada lah. Tak ada. Tetapi bapak, lepas tu malam aku tak tahu lah, few days after that, lepas tu aku call mak aku. Saya cakap, ni, lepas tu mak aku kata macam ni, dia kata, "Han cuba kalau malam Han tidur, kalau ada macam dia bagi apa, bagi hint lah, kata maybe aku ni dah dipilih oleh siapa yang dia, ataupun aku sebelum tidur aku pilih siapa dia." Aku macam nak pilih macam mana tu dalam tidur aku macam tidur, aku memang tidak mampu punya weh, tak ada nak pilih-pilih semua lah, ingat apa ni tu. Dan aku tidur, um, tak sebab jujur aku tak pernah pilih siapa-siapa. Memang tak pernah pilih siapa-siapa. Dalam aku masa aku tidur tu, aku tak pernah pilih siapa-siapa. Tapi as time goes by, macam tu, then aku dapat macam bulu apa pula, dapat macam tengok, merasai keberadaan makhluk-makhluk halus ni tau. Tapi aku tak layan lah, aku macam buat tak tahu je. Selama hari ni pun aku tahu, aku pernah macam, aku boleh rasa benda tu. It's just aku tak fokus kat depa lah. Mampu fikir macam tu kan. Tapi bila benda macam ni, benda ni macam dia jadi terfokus tau. Teralih pandangan hang ke arah depa pula. So bila aku bersembang macam ni, aku aku buka the sensor tu. So dia ada macam adalah few yang bersekitaran kat rumah aku ni. Memang dengar kat tingkat-tingkat. And then dia dapat merasai dia sikit demi sikit dah macam tu. Tapi aku tak pernah mendalami ilmu apalah, tak pernah. Memang tak pernah mendalami apa-apa ilmu. Cuma sejak tahun aku dapat rasa-rasa macam tu je lah, dapat tengok-tengok macam tu kan. Ada satu hari tu, benda yang pelik ni memang happen, yang aku rasa macam weird dia tu sampai level aku pun tak boleh fikir guna akal fikiran manusia yang waras. Satu hari ni aunty aku, dia
Dia bagi aku, dia berbual dalam grup tau. Macam dia hantar kat, bagi kat mak aku tau. Dia bagi kat mak aku, lepas tu mak aku bagi kat dalam grup family. Dia satu check. Check ni dia atas tu tulis bank something, aku lupa. Tapi ada tulis amount duit, tapi semua dalam bahasa Melayu tau. Satu kertas lah. Lepas tu dia, mak aku kata ada orang tanya siapa boleh cash kat aku, cashkan cek itu, so dia akan dapat sebahagian daripada duit itulah. So aku macam, duit apa nak sebahagian daripada mana? Ni bank apa? Mana ada Melayu? Tak ada. Dia bukan bank Maybank ke atau CIMB ke, tak. Ni dia katanya cek ni daripada alam sana punya cek lah. And I was thinking like, lepas tu tiba-tiba dia macam pop up dalam otak aku. Dia macam dekat sini tau, bahagian belakang otak ni. Dia macam pop up gambar cek tu, real cek tu. Dia dia petak. Lepas tu dia ada tulisan Jawi, tapi kat atas tu aku tahu dia tulis bank. Lepas tu dia tak faham. Aku masih boleh, sebab aku ni imagine balik benda tu macam mana. Lepas tu ada tulis duit, nilai duit sama ada 1 juta ataupun 100,000, atau tapi ada satu, lepas tu kosong. Semua dalam bahasa Arab. Tapi cek tu dia bukan bukan keras tu lah. Dia dah macam renyuk tau. Atas dia warna putih, tulisan semua warna hitam. Tulisan tangan warna hitam. Macam tu lah. Lepas aku macam mesej kat ni. Tiba gelap pula aku. Okay, kita tahan sikit. Lepas tu aku cakap kat mak aku, tapi ni bukan real check. Aku kata macam tu. Dia macam tiba-tiba je tau. Aku macam ni, tapi ni bukan real check. Tu mak aku macam, lepas tu mak aku reply, apa bukan real check? Lepas tu mak aku beritahu kat aunty aku dia call aku. So aku kata kat dia, ni bukan real check dia. Aku kata kat dia, dia punya check dia, aku beritahu lah kat dia bentuk dia macam mana. Lepas tu orang yang punya check tu, yang bertanya kepada aku tu, dia pun dia yang tanya kat aunty aku tu, dia kata memang bukan check dia, tapi macam ni lah rupa dia. Betul kata pun bukan rupa dia macam ni. Aku tak ada rupa dia macam ni. Aku cerita semua. Lepas tu dia kata, boleh tak tolong check siapa tuan daripada receipt tu, check tu, siapa yang keluarkan dia, check tu kepunyaan siapa macam tu. Dan aku macam lepas tu aku duduk macam ni kan. Lepas aku punya macam imagination lah. Dia macam imagination lah. Imagination aku ni ke macam fly, pi ke arah tiba-tiba aku pi gitu. Okay, macam aku pi ke tempat, aku pi ke orang tu. Lepas tu aku nampak rumah. Ada rumah warna biru, rumah kayu. Depan dia ada 2 tiang macam tu. Kalau aku tak boleh, kalau aku cerita pasal pakcik ni, sebab dia memang kuat sangat, dia memang power. So aku kalau aku cerita pasal dia, mesti dia akan ni punya. So dia ada tiang depan rumah dia. Lepas tu rumah kayu, rumah dia warna biru tau. Biru macam ayat laut macam tu lah. Tapi dia guna cat minyak rumah dia. Aku boleh elaborate pasal aku nampak exactly keadaan rumah tu macam mana. Takkanlah otak aku nak buat benda bodoh macam tu kan. So aku nampak dia. Lepas tu pintu dia pintu kayu macam biasa, macam rumah lama tu. So buka pintu tu, aku terus nampak pakcik tu. Pakcik tu duduk dalam kursi yang moden lah. Kursi rumah macam rumah datin dalam cerita tu lah. Rumah macam ada kerawang-kerawang kan, yang kayu, betul ada sofa tak nak, macam tu lah kursi dia. Dia duduk kat atas tu. Lepas tu dia macam tengok aku. Dia duduk macam ni kan. Dia duduk macam ni. Tak nampak lah pula, tapi dia duduk macam orang kaya-kaya je. Dia tengok aku macam tu. Dia tengok aku slack lah. Atau aku macam, tapi yang aku pelik kan, aku nak tengok dalam kawasan rumah dia tu, faham tak? Macam kan ada kursi tepi ni, mesti ada almari ke, ada apa-apa ke macam tu kan. Tak nampak weh.
Dia blur je. Tahu, nampak pakcik tu je. Macam dia kerusi tu punya siluet. Lepas tu nampak pakcik tu. Itu je yang aku boleh tengok. Lepas tu aku keluar. Aku zoom out lah macam aku. Hampa zoom out telefon, hampa zoom out. Bila aku zoom out keluar, aku cuma nampak ada pokok besar-besar, pokok cempedak macam tu. Pokok buah lah, pokok buah. Tapi dekat sekitar, tapi sekitar rumah dia. Tapi tak ada rumah. Ada tepi rumah dia ada satu bangsal. Bangsal yang atap dia bukan kayu, atap dia bukan atap batu atau bukan atap zinc. Atap macam yang anyam-anyam tu lah. Macam daun-daun tu, atap daun yang kita anyam tu, mengkuang or something macam tu, atap dia macam tu. Bangsa dalam tu ada macam dia buat simpanan kayu or something. Lepas tu sekitar rumah dia tu memang ada pokok-pokok je. Tapi bila aku nak zoom in balik, nak masuk balik ke dalam rumah tu, aku nampak hanya pakcik tu je dengan muka kerek dia. Lepas tu Lepas tu aku macam zup masuk balik dalam badan aku. Lepas tu aku cerita macam ni kat makcik aku. Makcik aku lah kata dia. Jadi tuan, orang ni duduk dekat somewhere around sini. Aku beritahu dia. Tapi bukannya exactly specifically tempat tu. It's just bukan alamat tu lah. Cuma tempat tu, kawasan itulah. Dan aku beritahu macam mana keadaan rumah tu, sekitar rumah tu ada apa, orang tu macam mana. Macam tu aku just cerita kat makcik aku. Benda tu happen macam aku pi ke situ. Faham tak? Walau aku duduk kat rumah je masa time tu. Memang scary gila weh. Tapi aku tak tahu macam mana nak elaborate benda tu. It's just like benda tu happen. And then aku pun, dia cerita je macam tu. Lepas tu orang yang ada cek yang retah yang dia tulis bahasa Melayu tu, dia kata, oh kami tahu tang mana tempat tu. So dia pergi cari. And dia berjumpa. Lepas tu aku tak tahu dia dapat cashkan cek itu ataupun tidak. Aku tak tahu. Aku tak sure about that. Tapi aku tahu dia berjumpa keadaan rumah tu. Dia berjumpa rumah tu. Sebab aku beritahu negeri dia, kawasan dia apa, macam tu lah. Lepas tu aku rasa pelik lah. Aku rasa benda tu weird. Sebab macam mana aku boleh pi dekat tempat yang aku tak pernah pi. Itu is up to you guys. Hampa nak faham, nak percaya ke tak percaya ke. Itu hampa pergi ni lah ikut hampa lah. Kalau tak pun hampa anggap je ni sebagai omong sembang-sembang macam tu lah. Dan lepas benda tu berlaku, macam-macam lagi tau, anything berlaku. So nanti aku akan cerita lagi. Tak payahlah percaya apa yang aku cerita. Kalau hampa tak mau percaya, anggap je sebagai satu hiburan je. Okay, sampai di sini dulu. Nanti kita back to episod kedua. Bye, Assalamualaikum.